Terima kasih cerita pagi Pulau Pinang, seni Boria Warisan Pulau Pinang yang dibawakan oleh Hanisma Ismail. Okey, seterusnya hari ini di studio kita nak bercakap berkenaan dengan topik yang terakhir kita pada pagi ini, iaitu Integriti Nasional 2022. Ini merupakan sambutan yang dilaksanakan pada bulan November untuk memberi kesedaran pada masyarakat untuk mengamalkan integriti dalam menjalankan tanggungjawab. Jadi hari ini seorang tetamu di studio saya perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan kepada Cik Muhammad Rais Ramli, Ketua Session Perancangan dan Strategik Korporat, bersama kita pada pagi ini untuk bercakap Hari Integriti 2022. Okey, terima kasih Tuan bersama kami. Terus saja dikongsikan berkenaan tentang sambutan Hari Integriti Nasional 2022 dan apa mungkin yang boleh kita ketahui tentang sambutan Hari Integriti ini, Tuan. Baik, okey. Terima kasih Zuhair. Sebenarnya Hari Integriti ini telah pun disambut sejak daripada 2005 lagi. Okey. Telah pun diisytiharkan 5 November sebagai Hari Integriti Nasional. Okey. Dan pada tahun ini sebenarnya Institut Integriti Malaysia memberikan komitmen yang cukup padu untuk kita laksanakan program-program berdasarkan kepada tema yang telah pun kita angkat pada tahun ini, iaitu Integriti Teras Keluarga Malaysia. Selari dengan apa yang telah pun kita kata dibincangkan sejak setahun dua ini berkaitan dengan keluarga Malaysia, iaitu bagaimana kita katakan keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran. Jadi di sini yang kita harapkan bahawa sambutan Hari Integriti Nasional pada 5 November dan bulan integriti pada bulan November ini dapat menyemarakkan kembali isu-isu integriti dan seterusnya untuk melihat bagaimana masyarakat menerima isu-isu integriti dan juga perkara-perkara berkaitan integriti dalam kehidupan seharian kita. Sebab kita tak dapat lari daripada setiap hari bercerita dan bercakap tentang perkara-perkara yang mungkin ada hubung kait dengan integriti. Okey, dan bila cakap berkenaan integriti ini skopnya meluas, ada banyak fokus yang kita boleh berikan penumpuan berkenaan dengan sifat-sifat keintegritian, kalau ada perkataan itu, dalam seseorang individu tersebut. Jadi untuk tahun ini, sambutan tahun ini, apakah antara fokus yang akan diberikan untuk bersama dengan Hari Integriti Nasional ini? Okey, antaranya kita akan bersiaran secara langsung dalam Forum Ehwal Islam, kerjasama di antara Institut Integriti Malaysia, Intan dan juga RTM, yang akan bersiaran pada 3 November nanti, iaitu pada hari Khamis malam Jumaat. Dan seterusnya juga kita juga ada bekerjasama dengan pihak JAKIM dalam mengutarakan isu integriti ini di dalam khutbah Jumaat yang akan dibacakan oleh khatib-khatib di seluruh Malaysia pada 4 hari bulan. Dan seterusnya juga penglibatan Institut Integriti Malaysia di dalam satu yang kita namakan Anugerah AIGA. AIGA ni adalah satu anugerah yang jurung kali kita adakan. Anugerah Integriti, Governance dan Anti Rasuah. Belum ada lagi anugerah ini, dan tahun ini 2022 kita pun telah melaksanakan penilaian dan sebagainya sejak daripada bulan 5 dan kemuncaknya sebenarnya adalah untuk kita laksanakan pada bulan integriti ini untuk anugerah AIGA, memberikan pengiktirafan kepada sektor awam dan swasta dalam konteks untuk bagaimana mereka membudayakan ekosistem dalam sebuah syarikat dengan integriti. Sambil itu juga kita terlibat dengan banyak agensi-agensi kerajaan dan juga swasta dalam penganjuran-penganjuran ceramah, taklimat dan sebagainya, di antaranya dengan Kementerian KPDN HCP, Kementerian Luar Bandar, kita ada dengan pihak Boston Company dan juga dengan KWSP. Jadi ini yang kita lihatkan supaya integriti ini bukan hanya kita kata dalam satu-satu sektor swasta, awam ataupun mana, tapi ialah gabungan keseluruhan. Semua orang perlu bersama untuk mengangkat isu integriti ini sebagai satu isu penting. Jadi pengalaman kita sejak daripada 2004, sejak tertubuhnya Institut Integriti Malaysia, cabaran untuk membudayakan integriti ataupun tadi untuk pengintegritian tu agak mencabar. Dan kita rasakan dengan sambutan bulan integriti dan Hari Integriti, maka ia akan dapat membantu Institut Integriti Malaysia dan UMNO dan juga negara untuk membudayakan integriti, sebab kita nakkan integriti menjadi trust kepada setiap tindakan. Bukan hanya kita kata integriti tidak ambil rasuah. Itu biasa yang orang akan ambil tengok tidak berintegriti ambil rasuah. Tapi ruang lingkup seperti yang syarikat tadi, dia lagi besar. Walaupun kita kata dari ruang kerja kita, ketika kita memandu kenderaan dan sebagainya, pun integriti sentiasa ada. So bagaimana kita letakkan integriti dalam konteks tingkah laku dan perbuatan kita, itu yang paling penting. Okey, bukan saja tadi disebutkan kita bercakap integriti itu dari segi kejujuran, ketelusan dan juga sesuatu kerja yang bermaruah. Tetapi integriti juga sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai murni. Jadi apakah integriti teras keluarga Malaysia ini juga akan turut menyentuh dan juga memberi gambaran berkenaan tentang pembudayaan nilai-nilai murni dalam keluarga Malaysia? Ya.
Itu tepat sekali sebab kita biasa menggunakan integriti bermula daripada rumah. Integriti bermula daripada keluarga sebagai satu kelompok kecil masyarakat yang mana ibu bapa memainkan peranan cukup besar. Dan yang ini seringkali Institut Integriti Malaysia bangkitkan bahawa integriti juga di hati sebab dia berkaitan dengan tingkah laku dan sebagainya. Jadi apabila kita katakan bahawa macam Saudara Ismail katakan tadi bermula di rumah dan sebagainya, memang ini yang kita tekankan bahawa dari segi formaliti integriti itu kita boleh membaca dan sebagainya, tetapi bagaimana tingkah laku itu dibentuk bermula daripada rumah, bermula daripada keluarga, ini yang amat dipentingkan. Dan nilai-nilai murni dalam sektor awam sekalipun, kalau kita cerita nilai-nilai murni sejak daripada 1980-an, bagaimana pengenalan kepada pemakaian tanda nama, pengenalan kepada kita kata dasar pandang ke timur dan sebagainya, cuba untuk melihat nilai murni itu sebagai trust di dalam kita membuat keputusan, di dalam kita berhadapan dengan isu dan juga di dalam apabila kita katakan menjalankan tanggungjawab. Sama ada sektor swasta ataupun awam, integriti masih sama. It's no compromise. Itu yang biasa kita gunakan. Integriti is no compromise. Integriti ada dua, iaitu black and white. Sama ada berintegriti atau tidak. Dia tidak ada kita katakan dalam konteks yang kabur-kabur, blur ataupun grey area. Itu yang paling jelas. Cumanya tidak ada pendidikan yang secara formal untuk kita berbincangkan berkenaan dengan integriti ini kan. Kalau kita di bangku sekolah sehingga ke peringkat IPTA, malah sekalipun subjek saja berkenaan dengan integriti ini hanya dilahirkan menerusi pengalaman kita berkomunikasi bersama dengan manusia dan tidak ada subjek secara formal. Jadi itulah gunanya sambutan Hari Integriti ini, untuk kita beri kesedaran kepada mereka untuk melebihkan lagi nilai-nilai murni dan meningkatkan tahap integriti mereka. Jadi apakah bentuk perkara-perkara sambutan yang telah disusun, aktiviti, barangkali pertandingan kalau ada sekalipun bersama dengan sambutan Hari Integriti Nasional ini? Macam saya nyatakan tadi, yang fokus kita pada tahun ini, selain daripada kita katakan bahawa kita adakan Forum Pandangan Islam, juga kita cuba mendekati masyarakat dengan berbagai program yang telah pun kita atur di peringkat Institut Integriti Malaysia sendiri dan juga dengan agensi-agensi yang bekerjasama sebagai strategic partnership kita. Jadi ada penglibatan daripada pihak pelajar-pelajar juga, dan juga ada juga pelibatan daripada pihak kita kata korporat juga mengangkat isu integriti di dalam bulan November ini untuk dibincangkan, diforumkan dan dikupas isu-isu yang berlaku. Sebab seperti kita katakan tadi bahawa integriti itu cukup penting. Tidak ada dalam ruang lingkup kehidupan kita katakan kita boleh letak integriti di tepi dan pada satu masa kita ambil balik integriti dan kita bincangkan. Maka ia bermula daripada awal. Kalau kita katakan sejak kita datang kerja tadi, bagaimana cabaran di jalan raya itu telah pun mencabar integriti kita dengan jam dan sebagainya. Dan bila kita sampai di office juga, bagaimana pengurusan masa kita di tempat kerja juga menjumpai satu cabaran. Kerana kadang-kadang orang kata integriti itu boleh diletakkan pada satu masa untuk kepentingan sesuatu perkara, dan apabila tidak ada kepentingan maka integriti itu dibiarkan berlalu begitu saja. Jadi ini antara yang kita buat. Dan juga di Institut Integriti Malaysia sebenarnya selain daripada kita menjalankan promosi, kita bercerita tentang isu integriti, kita juga adalah menyediakan perkhidmatan konsultansi untuk membina satu ekosistem integriti yang kita rasakan cukup ampuh dalam sesebuah organisasi dan sebagainya. Dan bagaimana sistem ini untuk kita nilai kembali, ini yang saya katakan tadi, AIGA itu iaitu Anugerah Integriti Governance dan Anti Rasuah, sebagai satu kita katakan benchmark untuk kita capai. Jadi ini yang kita cuba war-warkan dalam konteks masyarakat kita sekarang, bahawa integriti walaupun ianya mungkin timbul ketika sesuatu perkara itu berlaku dalam konteks untuk kita katakan benefit kepada kita, tetapi sebenarnya seperti saya katakan tadi, kalau daripada bangun tadi sampai kita tidur malam ni, integriti sentiasa ada dan cabaran sentiasa ada. So bagaimana untuk kita deal ataupun untuk bagaimana untuk kita menguruskan integriti, ini amat penting. Okey. Kita juga sebenarnya bersempena ataupun bertepatan dengan waktunya kita akan menjelang pilihan raya umum ini. Sudah pasti isu-isu integriti akan banyak diperkatakan atau banyak dibualkan oleh masyarakat. Jadi apakah bukan hanya sekadar sambutan, tetapi pembudayaan itu penting untuk kita melihat integriti itu bermula dari atas dibawa ke bawah dan juga dari bawah dibawa ke atas. Apakah penting untuk kita melihat pembudayaan integriti dalam aspek politik dan juga demokrasi perlu diperkasakan, Tuan? Baik, ini yang mungkin kita kata sejak 5 November ada hari penambahan calon. Dan sekarang juga kita sudah pun melihat senarai calon dan sebagainya. Daripada sudut integriti, pada pandangan kita, yang dicalonkan perlu memegang amanah. Bukan satu yang kita katakan ringan tetapi besar. Dalam konteks masyarakat pula,
apabila 19 hari bulan hari mengundi, itulah tanggungjawab kita. Integriti kita sebagai rakyat Malaysia untuk keluar mengundi. Sebab kalau kita tengok daripada segi rekod keluar mengundi kebelakangan dalam setiap pilihan raya atau pilihan raya kecil agak rendah. Jadi adakah di sini kita katakan bahawa kesedaran masyarakat dalam untuk mengangkat isu integriti sebagainya dan menjalankan tanggungjawab kita itu perlu kita translatekan kepada perbuatan. Di dalam konteks kita seperti mana Encik Ismail tanya tadi, kalau kita kata calon itu memegang sebagai calon sebagai seorang yang cukup berintegriti untuk menjalankan amanah yang telah diamanahkan, dan sebagai rakyat Malaysia ataupun sebagai pengundi, bagaimana kita translatekan integriti kita dengan keluar mengundi. Mungkin kita boleh mencapai 70 atau 80%. Kadar keluar mengundi itu menunjukkan bahawa rakyat Malaysia cukup prihatin kepada isu-isu yang telah berlaku. InsyaAllah, okey. Saya fahamkan ada juga perkara tentang rasuah yang dibangkitkan bersempena dengan sambutan Hari Integriti Nasional dan dipaham KPIN menerima mandat baru. Kalau tuan boleh kongsikan berkenaan mandat ini secara ringkas. Ya, mandat baru Institut Integriti Malaysia ada 3. Kita akan berfokus kepada pendidikan, advokasi dan latihan. Dan seterusnya kita akan melihat kepada bagaimana integriti berfungsi sebagai satu institusi yang menjalankan penyelidikan dan juga penerbitan dan seterusnya kolaborasi ataupun kita katakan strategik, partnership atau kerjasama strategik. Kerana pembudayaan integriti tidak boleh berpaksikan kepada Institut Integriti Malaysia semata-mata. Maksudnya ini adalah agenda nasional. Jadi setiap pihak, setiap orang perlu memainkan peranan. Dan di sini sebagai seorang individu, sebagai seorang kita katakan rakyat Malaysia, seorang yang mungkin mengetuai sesuatu agensi ataupun mengetuai kita katakan sesuatu syarikat juga perlu secara bersistematik untuk mengangkat isu integriti ini di dalam sesebuah organisasi. Seperti saya nyatakan tadi, sebab itu Institut Integriti Malaysia membantu dari segi konsultansi untuk membangunkan plan anti rasuah organisasi, untuk membangunkan anti corruption system. Dan juga kita juga ada profiling kepada setiap orang di tempat kerja ataupun di mana-mana kita boleh profile dengan menggunakan psychometric assessment. Yang kita boleh lihat bahawa bagaimana cabaran yang seseorang ini sekiranya mendatangi nanti itu adalah isu-isu integriti, bagaimana individu ini bertindak. Ini satu yang agak unik dan boleh dikongsikan dengan Institut Integriti Malaysia. Itu saya suka ujian psikometrik tu. 5 November 2022 sambutan Hari Integriti Nasional, Integriti Teras Keluarga Malaysia. Terima kasih Tuan Rais dari Institut Integriti Malaysia kerana bersama dengan kami. Boleh scan QR code untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan tentang sambutan Hari Integriti Nasional 2022. Terima kasih sekali lagi Tuan bersama kami dan juga terima kasih pihak Institut Integriti Malaysia bersama kami pada hari ini. Ya, juga terima kasih untuk penerusan Selamat Pagi Malaysia. Terus bersama kami daripada 8 pagi hingga 11 pagi. Teruskan juga setia